Muka surat 12 kita ada lagi sikit lagi ni. Preparation kita. So bulan 12 kita ada masih lagi sebulan lagi guys untuk tahun ni. So kena kerja lebih kuat. Korang tahun depan ambil bulan 3 kan. Jadi tapi bulan 1 akan datang insya-Allah kita masuk advance sikit lah. Insya-Allah. Okey, ni soalan cikgu ni. Okey, nombor 8. Okey, B kan. B sambung. Ni adalah namanya pembiasan ataupun dalam bahasa Inggeris namanya refraction. Cikgu lebih suka sebut refraction sebenarnya sebab kalau korang ambil engineering nanti diorang akan guna bahasa Inggeris lah. Refraction. Pembiasan. Ingat pembiasan ni berlaku apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza. Contohnya kat sini udara, blok kaca. Jadi cahaya daripada udara masuk ke blok kaca. Jadi kat sinilah berlakunya pembiasan dua medium. Jadi kita nampak dia membengkok tu kan. Cahaya tu bengkok. Jadi cahaya bengkok ni namanya adalah pembiasan. Jadi nama lain bagi pembiasan adalah bengkok. Cahaya membengkok. Soalannya adalah kenapa cahaya boleh bengkok sedangkan cahaya ni bergerak lurus apabila masuk dua medium? Okey, siapa nak cuba jawab? Macam kita pergi main water park, kita tengok kaki kita pendek sikit. Kan, angkat kaki kita panjang balik. Kenapa kita nampak kaki kita pendek dalam air? Okey, agaknya apa jawapan awak? Secara logik je. Korang pernah pergi water park kan? Masuk dalam air, tengok kaki pendek kaki kita. Ataupun tengok kolam tu macam cetek. Bila terjun, dalam gila. Okey, agaknya kenapa jadi macam tu? Kenapa cahaya membengkok? Pembiasan cahaya, betul? Betul lah pembiasan cahaya, Safia. Memang kita belajar pembiasan cahaya. Tapi soalan cikgu ni, kenapa dia masuk dalam medium lain, dia boleh bengkok? Fenomena ni fenomena pembiasan. Mesti ada satu sebab kenapa dia bengkok. Apa penyebab dia pembiasan ni berlaku? Okey, sebabnya adalah kalau cikgu tanya awak, mana lebih tumpat? Udara dengan blok kaca, mana yang lebih tumpat? Blok kaca tumpat ke ataupun udara yang tumpat? Udara lebih tumpat? Tak. Yang lebih tumpat adalah blok kaca. Blok kaca lebih tumpat. Jadi bila lebih tumpat, susah udara nak masuk. Begitu juga kalau air dengan udara. Air tu lebih tumpat. Jadi cahaya nak masuk sangat susah. Sebab tu kita nampak kaki kita pendek. Okey. Kalau ada satu benda yang kurang tumpat daripada udara, kaki kita mesti panjang nampak. Jadi dia bengkok sebab apa? Sebab hal laju kita daripada udara laju gila sampai ke dalam blok kaca ataupun dalam air, dia akan perlahan sikit dia punya laju dia. Jadi lajunya semakin perlahan. Laju udara ni laju. Kerana dia punya zarah-zarahnya jauh. Kalau dalam air, dalam blok kaca, zarahnya rapat-rapat. Jadi oleh itu dia nak masuk susah. Jadi dia perlahankan hal laju dia. Bila perlahankan, terbentuklah dia bengkok kat situ. Jadi bengkokkan ni namanya adalah pembiasan ataupun refraction. Nanti kalau ditanya, kenapakah pembiasan berlaku? Kerana hal laju cahaya semakin berkurangan apabila masuk ke dalam blok kaca ataupun air. Okey, boleh? Macam tu. Jadi, cahaya daripada matahari masuk ke bumi ni mungkin tak sama dengan cahaya matahari masuk ke planet-planet lain. Kalau katakanlah planet lain yang tak ada atmosfera, maka planet tersebut mungkin lebih panas. Kita ni ada atmosfera. Kan? Okey, berbezalah sikit dengan planet-planet lain. Okey, kita tengok sikit apa lagi dia nak. Bandingkan kelajuan cahaya. Tengok tu dia cerita kelajuan. Kelajuan dalam blok kaca ataupun dalam air perlahan guys. Okey, dalam blok kaca keadaan A dan juga keadaan B.
Keadaan A adalah keadaan B. Okey, sebenarnya macam ni. Apabila daripada udara masuk ke kaca, dia akan perlahan. Tetapi bila dia keluar balik, dia laju semula. Kalau ikut sini laju balik. Ini asalnya laju. Sini perlahan. Apa yang perlahan? Dia punya speed dia. Okey. Macam tu. Okey, jadi sekarang kita tengok ni. Bandingkan kelauan cahaya dengan A dan B. Dia nak tengok sini. Dalam ni dengan dalam ni. Dekat luar udara dengan kat dalam kaca tu. Jadi kita nak jawab sikit. Jadi kita pun tulis lah. Alamak tak muat. Tak apalah sini. Muat ke ni? Kita tukar warna lain jap. Kita besarkan sikit. Macam tu. Okey, yang pertama. Okey, dalam A. Dalam A tu. Cahaya bergerak dari mana? Udara ke blok. Udara ke blok kaca. Jadi kelajuan ketika cahaya masuk ke medium yang lebih tumpat. Kelajuan cahaya berkurang lah, tinggal pula. Berkurang. Inilah. Ketika cahaya masuk ke medium lebih tumpat. Jadi dia berkurangan lah. Jadi kat sini kita highlightkan dia sikit. Dia adalah berkurangan. Ni kelajuannya berkurangan. Macam tu. Dia masuk ke medium lebih tumpat. Okey. Manakala dalam rajah B, dia terbalik lah. Yang ni, cahaya bergerak dari blok kaca ke udara. Jadi kelajuan bertambah. Okey, ketika cahaya masuk ke medium kurang tumpat. Macam tu. Okey guys, boleh? Ini lebih tumpat, yang ini kurang tumpat. Okey. Boleh kalau lebih tumpat dalam bahasa Inggeris namanya denser, medium. Kalau dia kurang tumpat, dia adalah less denser. Jadi satu adalah more denser, satu lagi less denser. Okey. Soalan guys, kalau tak faham? Kalau tak faham lah, kalau dah faham okey. Jadi ingat udara kita akan jadi perlahan apabila masuk dalam blok kaca. Blok kaca tu molekul dia tebal. Lagi tebal, lagi susah dia nak lalu. Lagi susah dia nak lalu. Okey. Dah salin belum? Okey, soalan yang kedua. Dia cakap, berikan 2 contoh aplikasi cahaya dalam kehidupan harian kita. Okey, apakah yang kita boleh bagi contoh dalam kehidupan kita mengenai pembiasan cahaya ini ataupun refraction cahaya ini? Okey, apa rasa-rasanya? Cermin? Cermin pantulan bukan? Tidak, ini macam komputer. Komputer? Komputer macam mana tu? Tidak. Komputer bukan. Macam mana dalam kehidupan kita? Yang senang kalau nak buat, kita boleh kata air kolam lah dekat water park tu. Air kolam kelihatan cetek masa kita nak berenang tu kan. Okey. Dalam bahasa Inggeris cetek adalah shallow. Okey. The water look shallow. Okey, kalau apa lagi kita boleh tengok apa lagi? Okey. Satu lagi kalau kita nak minum air kan, kita letak kita punya straw
ataupun penyedut minuman. Apa tengok? Kita tengok penyedut minuman tersebut. Kita nampak ianya bengkok kan? Di dalam bekas air kelihatan bengkok. Betul tak? Bengkok sikit lah. Kita boleh letak apa? Pensel pun letak bengkok juga. Kita letak pensel pun bengkok juga. Tapi takkanlah nak minum air letak pensel kan? Aplikasi ni maksudnya kehidupan yang kita lalui hari-hari. Kita minum air, kita mandi air dalam kolam. Apa lagi ya? Yang korang nampak ini. Ataupun mungkin kita nampak, kita melihat ikan di dalam air. Kan? Ikan dalam sungai. Betul Anis, ikan dalam sungai. Kita nampak macam dekat. Rupanya jauh. Kita baling, senapang tak kena. Sebab dia berada pada tempat yang lain. Itu antara implikasi dia. Okey, dah salin dah. Boleh kita bergerak lagi. Okey, ikan dalam sungai. Jom, kita buat yang seterusnya. Jom. Okey, yang ini namanya adalah Rajah 83 menunjukkan matahari terbenam di tepi pantai. Matahari terbenam di tepi pantai. Okey. Matahari terbenam di pantai. Okey. So, nanti kita tengoklah di warna merah ni guys. Di warna merah sepatutnya ni. Tapi tak nampak hitam putih Okey, soalannya dia cakap apa ni? Okey, terangkan fenomena waktu senja yang ditunjukkan itu dan mengapa waktu senja lebih merah berbanding dengan hari biasa. Okey, kenapa dia warna merah? Adakah ini pembiasan? Adakah ini pembiasan? Siapa tahu? Ini pembiasan ke tak warna merah langit pada petang? Bukan. Ini namanya serakan. Penyerakan betul. Pembiasan tu macam pelangi. Pelangi tu pembiasan. Kalau warna langit, penyerakan cahaya. Maksudnya cahaya merah dia boleh pergi jauh. Sebab tu petang nampak merah je, biru tak sampai. Kalau tengah hari kita nampak biru. Sebab biru ni dia dekat sikit gelombang dia. Jadi tak nampak merah sebab merah tu dia pergi jauh kan. Bila matahari jauh baru kita nampak merah. Merah sampai, biru tak sampai. Jadi namanya penyerakan cahaya. Okey, boleh penyerakan dalam bahasa Inggeris adalah namanya scattered. Scattered. Okey. So kita nak teruskan. Di sini azan guys, kita rehat jap. Azan. Okey guys, tempat juga azan dah habis. Okey, jom. So, terangkan fenomena ini. Okey, senja berbanding dengan waktu tengah hari biasa kan. Jadi, kita boleh buat pada waktu senja. Waktu senja ni waktu petang tu lah. Jadi, cahaya matahari ni bergerak dengan jarak lebih panjang dalam atmosfera. Jadi, kita kata cahaya matahari bergerak lebih panjang dalam atmosfera. Bayangkan kalau bumi kita kat sini. Kita lukis sikit supaya nampak bumi. And then kita ada orang kat atas. Kalau matahari kita dekat kepala ni, lebih dekat guys. Tapi kalau dah berpusing matahari kita kat sini, kan lebih jauh dia nak travel tu kan. Jadi serakan merah lebih dinampak. Sebab merah ni boleh pergi jauh. Tapi biru dia pergi dekat. Jadi kat sini biru nampak, dekat ini nampak merah. Jadi sebab itulah petang nampak merah, manakala pagi tengah hari nampak biru. Okey, pagi pun sama merah kan? Sebab pagi tu matahari baru nak naik. Okey. Boleh macam tu. Okey. Lagi apa lagi tu dia kata? Ketika cahaya matahari sampai ke mata kita, maksudnya ni sebab cahaya matahari bergerak lebih panjang ke atmosfera kan. Jadi ketika cahaya matahari dia sampai ke mata kita, so hanya cahaya merah yang kurang diseratkan itu sampai ke mata kita. Okey.
Ni waktu petang kan? Okey. Okey, hanya cahaya merah. Okey. Sampai ke mata kita. Okey. Okey, seterusnya. Jadi hal ini kita kata disebabkan terdapatnya lebih banyak habuk. Terdapatnya lebih banyak habuk-habuk dan juga asap di udara. Dan zarah-zarah ini mengakibatkan balik je ni. Zarah-zarah ini mengakibatkan lebih banyak cahaya lebih banyak cahaya merah diserapkan. Pada waktu senja, cahaya matahari bergerak lebih panjang dalam atmosfera. Ketika cahaya matahari sampai ke mata kita, cahaya merah banyak sampai ke mata kita. Okey, hal ini sebabkan lebih banyak. Okey, terdapat lebih banyak habuk dan asap udara dan zarah yang mengakibatkan lebih banyak cahaya merah diserapkan. 3 markah. Okey. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah bunga. Stigma dan juga stigma. Ni adalah bunga yang berbeza. Okey, ni namanya bunga yang berbeza. Okey. Kalau ikut dia ada bunga yang sama. Maksudnya bunga yang dia akan berbunga pada bunga yang sama ni kan. Ni spesies yang sama tapi bunga yang kawan dia lah, kawan di sebelah dia tu. Okey, so apakah maksud pendebungaan kacuk? Ini namanya pendebungaan kacuk sebab dia punya pendebungaan berlaku kepada bunga orang lain. Disebabkan oleh angin ke ataupun disebabkan oleh kumbang. Okey. So kita boleh kata butir debunga, jap cikgu warnakan sikit. Okey, kita boleh kata butir debunga dipindahkan ke stigma yang berlainan. Stigma. Stigma bunga pada pokok yang lain. Pokok yang lain. Ini namanya kacuk. Okey. Tapi sama spesies. Ini sama spesies. Ini kebetulan sama spesies dia. Okey. Kalau lain spesies jarang dapat. Dia kena sama spesies lah, senang. Okey, seterusnya serangga merupakan ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan ni banyak. Angin, serangga, kumbang, manusia pun mungkin. Jadi soalannya kata adalah pendebungaan bunga. Serangga merupakan ejen pendebungaan bunga bagi pokok ditunjukkan Rajah 91. Nyatakan ciri bunga yang dibungakan oleh serangga. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama mestilah mempunyai ranggi. Ranggi yang besar lah ataupun cantik. Kan? Yang besar ataupun kita kata berwarna-warni. Jadi ini menarik perhatian serangga. Okey. Lagi apa lagi ya? Mungkin apa lagi kita boleh kata? Mempunyai bau yang wangi. Ataupun harum. Apa tu? Nurul cakap nektar dan harum. Betul. Cikgu pakai yang apa ni? Naura punyalah. Mempunyai
bau harum. Dan nektar. Okey, betul. Okey, nektar dia. Lagi? Apa lagi Naura? Satu lagi tiga markah ni. Kita boleh kata debunganya melekit. Menghasilkan dia punya butir debunga yang besar dan melekit. Ini penting. Besar dan melekit. Jadi senanglah lekat pada kaki dia. Okey, bagus. Rajah 92 menunjukkan pendebungan kacuk dilakukan oleh manusia. Okey, ni pendebungan kacuk yang dilakukan manusia. Dekat lab lah ni. Ni dekat makmal. Okey. Soalan yang nyata kelebihan pendebungan kacuk. So, apakah kelebihan dia? Kita warna jap. Okay, yang pertama, mungkin kita boleh kata pokok ini lebih sihat. Okey. Dan juga mungkin dapat sesuaikan dirinya dengan persekitaran. Kelebihan dia lah. Satu lagi, mungkin juga dia mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit. Okey, daya tahan tinggi terhadap penyakit berjangkit. Sebab dia dah buat kan. Penyakit ke ataupun mungkin perosak. Serangga perosak. Okey. Bila kacuk ni kita mungkin juga kita akan dapat biji benih yang lebih berkualiti. Atau lebih bermutu. Bermutu. Macam tu. Okey dah. Penyakit spelling pula salah. Ni kelebihan kacuk lah. Okay, kalau buah-buahan tu, buah-buahan lebih bagus, lebih manis ke. Okey, ni dia cerita mengenai betik yang dikacuk pula. Yang pertama namanya betik Sunrise Solo, yang ni Subang 2. Bila dikacukkan nama adalah Exotica Malaysia. Mungkin besar dan juga sedap lah kot. Yang pertama kecil mungkin sedap. Yang besar ni mungkin tak sedap kot ya. Digabungkan jadi sederhana dan juga sedap. Mungkin juga tak nak makan pun ni. Okey, kat sini dia kata apa ni? Bagaimanakah pendebungan kacukan menghasilkan buah yang lebih baik dan berkualiti tinggi? Terangkan. Okey. So kat sini kita boleh kata takkanlah kita nak menghasilkan buah betik yang kecil, betul tak? Jadi kat sini yang kecil tu dah kita nampaklah dia mungkin manis. Jadi kita boleh kata buah betik Sunrise Solo tu mempunyai isi yang manis. Okey, manis ke mungkin dan berbau harum. Okey. Namun saiz yang kecil. Tapi saiz pula yang kecil. Okey, yang kedua ni mungkin kita boleh kata buah betik Subang 6 mempunyai saiz yang besar tetapi kurang manis. Okey. Macam itulah logik je guys. Logik saja. Okey. Jadi kalau kita buat hasil pendebungan dua ni. Okey. Jadi hasil pendebungan kedua jenis betik ini menghasilkan Exotica Malaysia. Okey. Exotica Malaysia mungkin kita kata yang isinya manis dan bersaiz sederhana. Manis, harum
dan bersaiz besar. Ataupun kita boleh kata bersaiz sederhana. Besarlah sebab dia ikut subang kan. Bersaiz besar. Dapatlah 3 markah. Senang je guys. Logik sahaja. Move lagi ya. Ada masalah? Remove. Okey, seterusnya. Ni berkenaan dengan hemostasis dalaman kita. Proses mengekalkan dalaman kita, suhu, darah, gula, air dan sebagainya. Jadi merupakan satu proses mana suatu organisma atau sel dalam mengekalkan keadaan. Soalannya adalah mengekalkan keadaan persekitaran dalam badan. Contohnya manusia dapat mengawal atur kandungan air dalam badan. Okey, yang pertama dia nak A. Namakan organ penting yang mengawal atur kandungan air dalam badan kita. So, siapa guys? Apakah organ yang mengawal kandungan air dalam badan kita? Okey, siapa nak cuba jawab? Senang ini. Ginjal. Okey, betul. Namanya adalah ginjal. Ginjal. Nama lain ialah buah pinggang. Nama bahasa Inggeris lah kidney. Okey, salah satulah jawab. Macam tu. Bagus Naura. Okay, good. Sebuah pinggang sebenarnya mengawal air dalam badan kita lah. Air kencing banyak, air kencing kurang. Okay, soalan keterusnya adalah bagaimanakah organ dinamakan di atas mengawal atur kandungan air di dalam badan kita. So, yang pertama kita boleh kata melalui air kencing. Melalui pembuangan air kencing. Itu salah satu cara lah. Okey. Okey, satu lagi kita boleh kata mengawal kepekatan air kencing ataupun urin. Mengawal kepekatan ataupun kita kata mengawal atur lah. Mengawal atur kepekatan air kencing. Maksudnya kalau pekat, maksudnya kurang lah airnya. Kalau cair, airnya banyak dibuang. Okey. Okey, sedang je. Okey, seterusnya. Mengapa budak lelaki itu dinasihatkan untuk minum banyak air selepas berlari? Okey, mengapa budak lelaki itu dinasihatkan untuk minum banyak air selepas berlari? Okey, kenapa rasanya? Okey, jawab. Kenapa dinasihatkan lepas berlari dia dinasihatkan minum air? Sebab apa? 2 markah, 2 poin. Yang pertama, ya, kenapa? Apa jawapannya? Air di dalam badan. Betul. Namanya adalah dehidrasi. Pernah dengar tak? Dan namanya dehidrasi. Kalau kehilangan air dalam badan namanya dia akan dehidrasi. Dehidrasi itu kehilangan air lah dalam badan. Okay, nombor 1. Okay, nombor 2 mungkin kita kata untuk mengelakkan atau kita kata kita kata apa merendahkan suhu badan. Dia dapat merendahkan suhu badan mereka lah. Jadi kena minum air banyak. Okey, seterusnya. Izudin, cikgu mute awak jap Izudin sebab cikgu dengar suara cikgu balik lah Izudin. Okey Din. Alright Izudin. Okey, seterusnya adalah Rajah 10 menunjukkan seekor cicak. Nyatakan satu cara cicak
untuk mengawal atur suhu badan apabila suhu sekitaran berubah. Okey, ni cicak So, cara untuk mengawal atur suhu dia. Okey, macam manakah cara mengawal atur suhunya? Okey. So, macam mana dia kawal tu Kita boleh kata. Okey, jap. Kita warnakan dulu cantik sikit. Kita kata pada persekitaran sejuk. Okey. So, dia punya ototnya berfungsi dengan perlahan. Ataupun kita kata metabolismenya rendah. Ataupun berkurang. Metabolisme berkurang. Sebab sejuk kan, nak bergerak. Okey. Manakala kalau pada persekitaran tinggi, kita boleh kata metabolismenya tinggi. Jadi kita boleh kata jantung bergerak kencang lah. Bergerak ke berdegut? Berdegut kencang. Okey. Jadi kat sini. Dan kita boleh kata pergerakan menjadi lebih pantas. Kalau dia sejuk tu dia macam kuranglah sikit sebab metabolisme yang tinggi kan. Okey, lain. Terangkan kepentingan hemostasis. Kepentingan hemostasis ni mengekalkan dalaman kita. Termasuklah diri kita ni. Okey, yang pertama. Menyediakan keadaan persekitaran dalam yang optimum. Okey, kenapa perlu ada ni? Supaya semua proses hidup dalam badan organisma berjalan lancar. Kepentingan dia lah. So, bagus. Lagi kita kata membolehkan kadar metabolisme organisma terkawal. Dengan lebih cekap mengikut keperluan diri. Mengikut keperluan diri kita. Okey. Satu lagi apa ya? 3 markah ni. Okey. Bagi mengekalkan keseimbangan dalam keseimbangan dalam dan stabil. Okey, walaupun persekitaran luar berubah. Okey. Bagi mengekalkan keseimbangan dalam dan stabil walaupun persekitaran luar berubah. Alamak, spelling lagi. Okey, ini adalah kesan jauh bencana Tengok dia punya apa ni pokok-pokok semua dah kering ni Kesian apa ni. Nama jom bencana. So, apakah jom bencana menyebabkan keadaan ditunjukkan darjah di atas? Ni kalau macam ni kita boleh kata hujan asid. Hujan asid hujan asid ni bahaya guys. Nampaknya macam ni. Jadi tanah kita pun tak subur. Jom bencana yang dinyatakan, jelaskan organisma akuatik dalam sungai. Terangkan mengapa. Kalau akuatik ni maksudnya dalam air lah. Bila hujan asid turun, jadi tanah kita pun kurang. Kebakaran hutan. Cikgu boleh tengok balik nombor 2 nombor 2.
Ni. Ni Ain dah. Batisha. Sorry. Kebakaran hutan? Bukan Yusof. Sebab dia kata Joe bencana. Dah Batisha ni kata Joe bencana. Ya, kebakaran hutan tu biasa orang buat. Joe bencana. Gambar rajah pun sebab dia tak colour kan, tak nampak sangat. Okey, kalau air hujan, jadi pH tanah tu menjadi rendah sebab asid ni rendah, jadi tanah tak subur. Kalau kena ikan pun, dalam air pun ikan boleh mati sebab pH air akan menjadi asid. Jadi kita kata hujan asid akan menurunkan pH ataupun nilai pH air sungai. Macam tu. Jadi kita boleh kata hal ini menjejaskan kehidupan air ataupun kehidupan akuatik. Kenapa dia punya U ni? Akuatik. Tak keluar U. Okey dah. Kehidupan akuatik. Kita nak habiskan malam ni guys. Tu cikgu cepatkan sikit ni. Dah siap? Boleh cikgu move? Boleh share dah, boleh share? Dah, okey. Kejap. Dalam tanya. Okey, seterusnya kita nak masuk yang seterusnya. Ni kita punya graf. Okey, ni adalah aktiviti manusia. Okey, menyebabkan peningkatan karbon dioksida. Okey, kalau karbon dioksida berlebihan sangat, apa jadi pada bumi kita? Katalah karbon dioksida ni dia karbon dioksida tak toksik guys. Sebenarnya karbon dioksida ni bagus, tapi banyak sangat tak bagus. Sebab pokok perlukan karbon dioksida. Tapi kalau banyak sangat, apa jadi pada bumi? Siapa tahu? Pemanasan global, Naura. Betul. Karbon dioksida paling banyak menyebabkan pemanasan global berlaku. Jadi ais kita akan bertambah cair. Jadi sepanjang COVID berlaku, kita tutup operasi bekerja selama 2 tahun ni, kita punya pemanasan global kita dah kembali normal sebab kenderaan dah kurang, kilang tak banyak beroperasi. Jadi macam bumi ni macam dia telah menyembuhkan dirinya sendiri. Itu kebaikan dia lah. Ni dah keluar balik, dah bekerja balik, maka karbon dioksida banyaklah kembali. So, kalau ikut tak bagus lah sebenarnya, kata rasa panas. Okey, jadi kat bawah ni menunjukkan kepekatan karbon dioksida di bandar Q. Tengok. Kepekatan dia semakin meningkat. Daripada sikit dah jadi banyak bandar Q ni. Tak bagus ni. Soalannya dia kata berdasarkan dan terangkan mengapa kepekatan di bandar Q ni. Okey, agak-agaknya kenapa dekat bandar ni banyak sangat karbon dioksida guys. Okey, yang pertama, korang rasa? Mungkin kita boleh kata penambahan kilang lah. Kan? Bilangan kilang. Ni salah satu yang kita boleh kata lah. Bila kilang ni tahulah asap dia banyak. Apa lagi kita boleh kata? Penambahan kenderaan. Okey, ni pun mungkin juga di bandar Q. Okay, lagi apa lagi yang terlintas dalam fikiran korang? Apa lagi Mungkin pokok tak banyak. Kalau pokok banyak, dia ambil lah karbon dioksida kan. Jadi mungkin kita kata penyahutanan. Penyahutanan dijalankan berhampiran bandar Q. Kemungkinan lah. Jadi ni mungkin juga ada tempat pembakaran sampah. Pembakaran sampah tak dibuat sekarang. Tak boleh. Kita ada incinerator kan. Dan apa-apa lain lagi lah yang sesuai, kita boleh tuliskan sahaja. Okey guys, kita tak banyak ni. Sikit lagi tinggal nak habiskan ni. Dah ke cikgu? Okey, boleh Okey.
Yang ini terbentuknya petroleum guys. Ni dulu-dulu ikan-ikan banyak, dasar laut, lama-lama dia akan tertimbus, akhirnya dia akan menjadi petroleum ataupun gas asli. Jadi petroleum kat bawah, gas tu dekat atas. Dua-dua dia dapat. Buat pembakaran. Terangkan secara ringkas pembentukan petroleum dan juga gas asli. Macam mana petroleum ni dapat dihasilkan? Tercipta. Kita boleh kata sisa organisma. Warnakan sekejap. Sisa organisma hidupan laut. Okey, yang mati terbenam. Terbenam di dasar laut. Ini satu mula-mula. Okey, selepas beberapa ratus tahun. Jadi sisa ini jauh ke dalam bumi. Jauh tertanam ke dalam bumi. Okey. Jauh lah. Dia dipanggil lapisan tebal batu lumpur. Okey, dalam jauh terbenam ke dalam dasar bumi ataupun lapisan. Dah macam tu je. Okey, selepas tu apa jadi? Jadi melalui tindak balas bakteria. Melalui tindak balas bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Jadi namanya perebutan separa. Kenapa? Sebab dia berlaku tak ada. Dalam keadaan kekurangan oksigen. Sebab dia mampak ke bawah kan. Okey. Lagi. Dan juga penguraian ini berlaku dengan tekanan yang tinggi. Sebab tinggi bawah sana. Jadi tekanan ini boleh mengubah fosil. Bahasa Malaysia. Mengubah fosil menjadi petroleum. Fosil haiwan ni. Haiwan dan tumbuhan menjadi petroleum. So, pada tahun yang akan datang ni, even sekarang ni pun, kereta-kereta elektrik dah banyak guys kat jalan raya. Kerajaan pun dah bagi peruntukan tak kenakan cukai siapa-siapa yang beli kereta elektrik. Jadi akan datang kemungkinan kita tak pakai lagi petroleum. Cikgu jangkakan mungkin dalam masa 10 tahun akan datang lah. Kereta-kereta yang pakai petrol ni dah berkurangan. Tak tahu, Yusof? Allahu Akbar. Dah 5 tahun lepas dah orang pakai. Type EV vehicle. Electric vehicle. AV namanya. Okey, nanti Google. EV electric vehicle. Kat Malaysia barulah. Dah lama dah kat Malaysia ada. Cuma baru camping kerajaan memakai kenderaan vehicle. Sebab kita dah kekurangan elektrik. Jadi kita cuma charge kereta elektrik ni kan. Kalau charge kat rumah 7 jam. Baru penuh. 7 hours. Dia boleh pergi sehingga 300 kilometer. Kalau cikgu duduk kat KL ni mungkin sampai ke Kuantan lah. Tapi kalau dia charge kat stesen dia 1 hour sahaja. Dia ada stesen dia. So far free lah sebab kereta tu baru lagi kan. Cuma kekurangan dia, kelebihan dia tak payah pakai petrol, tak ada minyak hitam, apa lagi? Maintenance pun kurang. Kekurangannya kalau bateri rosak mahal dan juga kalau accident susah nak repair lah sebab tak ada lagi tempat repair kereta macam tu. Itu sahaja. Tapi cikgu rasa 10 tahun akan datang kemungkinan besar orang pakai lah sebab
Dia menjimatkan tak payah ke petrol kot. Dan tak mencemarkan ekosistem kita. Okay. Sebelum ada EV, kita ada hybrid. Kan, kereta yang sebenar je namanya kereta petrol. Lepas kereta petrol datangnya hybrid. Hybrid ni gabungan petrol tambah dengan bateri. So yang baru ni memang EV, betul-betul 100% guna elektrik lah. Jadi dia tak bunyi lah guys. Dia senyap je. Macam main remote control tu. Ataupun korang boleh Google je ataupun tengok YouTube nanti Okey, petroleum merupakan bahan api yang memberikan sumber pendapatan kepada negara, betul? Sekarang ni kita bergantung kepada Petronas. Namun begitu jumlahnya agak terhad. Betul, mungkin kita habis lagi beberapa tahun lagi. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan sumber petrol ini berterusan? Okey, yang pertama kita boleh kata, jap. Ini penting ni kita buat. Mencipta enjin, jap. Warnakan sikit. Enjin yang lebih cekap untuk mengelakkan pembakaran bahan api yang tidak sempurna. Okay, tahukah korang bahawa apabila pembakaran berlaku dalam enjin, kita hanya perlukan 30% sahaja untuk menggerakkan kenderaan. 70% lagi kita buang. Maksudnya pembakaran berlaku 30 sahaja yang sempurna, ni sempurna. 70% ni tak sempurna. Jadi kita sebenarnya telah membazir petroleum. Jadi sekarang ni kalau boleh cipta enjin supaya kita boleh menggunakan hampir 100%, maka jimatlah. Okey, jimat. Katakanlah sekarang ni kalau kita buat RM RM50, boleh pergi ke 100 km. Bayangkan kalau kita boleh gunakan 100% dengan RM50 ni, kita boleh pergi 300 km. 3 kali ganda. Jadi jimat tak? Jimat. Tapi cikgu yakin sebelum kita dapat cipta enjin ni, orang tak pakai enjin dah. Orang pakai semua EV dah sekarang. Okay, zaman-zaman korang bekerja nanti, korang dah pakai EV dah. Okay, lagi apa yang kita boleh buat? Kita boleh berkongsi kenderaan. Ini salah satulah jimat lah kita punya petroleum. Okay, ataupun mungkin menaiki kenderaan awam. Ini pun salah satu benda yang jimat kan. Jadi sini menjimatkan petroleum. Ini salah satu cara untuk menjimatkan petroleum. Okey. Apa lagi kita boleh buat? Kita boleh kata menggunakan tenaga alternatif. Alternatif tu tenaga lain. Okey. Seperti biogesim. Biogesim tu macam najis ke, najis tak lembu ke, kayu ke, ataupun mungkin angin ke, apa lagi, solar ke, kan, ataupun elektrik ke, kereta elektrik dan sebagainya lagi lah. Ni bagi mengganti petroleum. Okay, ada lagi tak yang lain? Korang rasa 3 markah je guys. So 3 poin je lah. Kalau ada lagi boleh tulis lagi.